Akhirnya Alia, kita dah pun sampai di Kopi Selayang. satu. Di Selayang? Di Selayang sekarang ni, kopi satu ni, ini tempat yang cukup istimewa. Apa yang istimewa Nazri? Sebab tempat ni nama pun kopi satu, kita akan minum kopi tetapi kita akan bersama dengan tamu kita yang cukup istimewa lah untuk hari ni. Jadi banyak kita nak cerita mengenai kopi satu bersama dengan rakan kita dari Fama pastinya. Semestinya mereka sudah menanti kita kat dalam tu. Betul. Jadi nak tahu apa pasal Fama ataupun pasal kopi satu, kita tunggu selepas ni. Okey, jom. Alright, kembali lagi bersama dengan kami dalam Pusing TV, yang mana kami sekarang berada di Selayang, Nazri. Betul tu, di Selayang sekarang ni dan kopi satu. Ya, kopi satu. Yes, satu kopi kita. Cakap mengenai kopi ni, Nazri. Okey. Kopi ni sebenarnya kalau ikutkan adalah satu minuman yang popular di Malaysia. Ya. Saya rasa bukan saja di Malaysia, di dunia. Betul tu. Dan sebenarnya kalau kita memperkatakan mengenai kopi ni juga, satu dunia suka kopi. Betul. Kita pun suka kopi. Idea kopi ni memang warnanya hitam. Itu kopi lah. Kopi O, kopi Kopi susu. kau-kau. Kopi Macam kau. itu katanya. Okey. Baik. Jadi mengenai kopi, fakta apa yang menarik mengenai Nazri? Kopi ni Apa kalau yang saya tahu, baik? kalau apa mengenai fakta ni, kopi ni rasanya pahit. Tetapi boleh menghilangkan mengantuk. Itu memang orang tahu. Sebab tu dah sebelum awak tak mengantuk. Sebab Ya. langsung minum kopi dah Kopi. Betul. Itu yang pertama faktanya. Dan kalau fakta yang seterusnya juga, kopi ni bila kita minum ni, yang pertamanya di awal pagi ni menyegarkan minda kita. Tapi dari segi kesihatan pula Nazri, Okey. kopi ni kalau ikutkan menyokong kesihatan jantung. Pernah dengar tak? Itu saya tak tahu tu. Boleh kesihatan jantung. Bagus ni. Pengambilan kopi secara sederhana juga Okey. dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan stroke. Oh. Jadi bolehlah kita ambil kopi lepas ni kan? Ini bagus ni Bagus. kopi ni. Itu dari segi kesihatan. Dan juga kalau dari segi sukan, kopi ni banyak memberikan. Dia mampu mewujudkan satu adrenalin dalam badan kita. Oish. Ini dapat memupuk, memberikan satu lagi tambahan booster. Saya nampak untuk buktinya seseorang Nazri tu. sendiri, betul? Jadi hyper. Baik, seterusnya Nazri. Okey, seterusnya. Kopi ni juga boleh meningkatkan, mengurangkan kandungan antioksidan, yang mana kopi ni banyak mengandungi antioksidan yang boleh membantu melindungi sel-sel daripada kerosakan. Itu bagusnya kopi. Kira macam boleh awet muda juga ke macam ni? Boleh. Itu faktanya, sebab apa? Dia bila dalam badan kita ni kita tak tahu. Ya. Kadang-kadang ada dalam anggota ataupun dalam organ dalaman kita ni rosak ke apa ke. Kopi ni dapat membantu untuk mempercepatkan proses Sel-sel. pemulihan. Baik. Okey. Itu antara fakta-fakta mengenai kopi lah. Mhm. Jadi kalau kita nak tahu lagi mengenai kopi kebaikan ke atau sejarah kopi, selepas ni kita akan bersama dengan seorang tetamu, betul tak Nazri? Betul. Tetamu kita ni akan menceritakan cukup pengalaman dalam bidang pertanian, perniagaan dan cukup lama bersama dengan Fama. Dan beliau juga akan berkongsi peluang kepada semua yang mendengar Ya. ataupun yang menonton ketika ini, bagaimana nak memulakan perniagaan, Ya. macam mana pengguna nak membeli barang dengan harga yang berpatutan. Jadi kita akan kembali lagi selepas ni. Pastinya dalam podcast kita untuk hari ini. Pusing. Baik, di segmen yang kedua pada hari ini, masih lagi bersama saya di sini Nazri. Dan juga Alia, yang mana kali ini kita berada di mana? Okey, kali ini kita berada di satu tempat yang cukup menarik ni Alia. Ya, Kopi satu, bau Kopi, kopi. masuk-masuk je kita dah bawa kopi kan? Ya betul. Jadi tempat yang memang cukup menarik. Macam Alia sendiri pun suka minum kopi. Ya, sangat. Kalau Ah. satu hari tak minum kopi, memang boleh menggigil lah rasanya. Ya, sebab kopi ni boleh memberi kesegaran. Ya, tenaga. Macam saya konti pukul 1, pukul 2 pagi, pukul 6 pagi konti. Inilah penyeri, pemberi semangat orang kata. Betul-betul. Tapi kita bukan berdua je. Nazri. Okey. Kita bertiga hari ni. Oh, bertiga, Sebab betul? ada yang lagi pakar pasal kopi ni. Kita nak bersama dengan tamu kita pada hari ini yang cukup istimewa ni Alia. Ya, Encik Abdul Rahman Mahmud, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Fama Operasi. Betul, Cik? Betul. Alhamdulillah. Jadi tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini dan juga bersama saya dan juga Alia jugalah. Terima kasih kerana bersama dengan Nasional FM lah. Okey. Baik tuan. Untuk yang pertama tuan, mungkin boleh kongsikan sedikit tuan penglibatan tuan dalam Fama. Saya difahamkan cukup berlama, cukup berpengalaman dan yalah, sejarah Fama ni kita boleh katakan dalam tangan tuan je lah. Terima kasih Mungkin Cik boleh Nazri kongsikan ke sedikit. Cik Alia. Ya. Dan selamat datanglah ke Kopi Satu. promo. Okey. Okey, nama saya Abdul Rahman Mahmud. Jawatan saya Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi. Dan saya dah berkhidmat selama 38 tahun dan tak lama lagi akan
menempuh era kesaraan. Aduh, jangkaannya belum apa Tuan? Belum Yang apa pada tahun depan? bulan Julai. Bulan oh tak lama dah. 25 hari bulan Julai. Okey. Tahun dah saya dah berkhidmat di Belasai Pahit Maung dengan bersama Fama lah. Dan saya dah bertugas di 18 bahagian ataupun cawangan yang berkenaan dengan peranan Fama. Peranan Fama. So kopi satu ni pun antara yang di bawah Fama yang ujung-ujung. Since 2001. Iya, saya masuk 1986. 86, mana Tuan hampir 38 tahun dah. Ya. Oh, Lama dah, 86 kita umur 2 tahun. betul. Saya masih lagi kita baru lahir Tuan. Tuan dah pun bekerja. Dia anak-anak saya lah ni. Okey Tuan, dengan tempoh 38 tahun berkhidmat di bahagian Fama, pasti banyak cabaran yang Fama telah pun lalui ni Tuan. Jadi dengan sampailah ni Alia tertubuhnya kopi satu ni juga, ini antara siapa sangka kopi pun boleh bawa Fama ya. Betul. Dulu kita memang menjadi peneraju dalam industri kopi. Baik. Dan pada tahun 1986 masa saya masuk, kopi ni dah ada. Tapi tak adalah macam canggih macam ni. Dia jual dalam bentuk kopi serbuk. Okey. So masa tu anggrek lah Fama punya brand, dan kita ada pasaran di Sabah dan Sarawak. Pada setiap bulan 4 kontena. 4 kontena setiap bulan. Ya, kopi tersebut yang kita pakai dalam kopi yang dihasilkan di Selangor dan kebanyakan negeri lah, supaya kita dapat menerajui harga pasaran kopi dapat dijual, dan kilang yang pihak Fama tubuhkan akan menjadi peneraju bagi penentuan harga. Sebabnya dulu ada orang tengah semua yang beli kopi harga tak betul. So Fama tubuhkan kilang, dibanting masih ada lagi. Masih lagi Hasilnya bekalan pun dan dia pun dapat daripada bekalan sana. Dia berhenti. Masanya alhamdulillah. Saya nak pension, kilang tu ada lagi. So kopi ni memberi satu nostalgia kepada saya yang amat sangat, sebab saya mula-mula masuk pun saya ditempatkan di bahagian cawangan kopi. Itu tempat pertama Tuan Ya, tempat saya pertama dia. Sumpah, bukan saya nak promo kopi saya, tapi memang itu di tempat saya yang pertama. Bila kata macam dia kata sampai dekat yang terutama diletakkan apa jawatannya di cawangan kopi. Cawangan kopi dan bijian. Kopi dan bijian. Ya. Jadi macam macam kacang tanah. okey. Jadi mana di cawangan pertama tu sampai sekarang nampaknya satu nostalgia yang cukup besar untuk Tuan ni. Ya, dia dah pusing-pusing dah pergi sana sana, ujungnya nak bersara dia tempatkan balik bawa kopi kat saya. Dulu direct, tapi sekarang ni adalah pegawai dah. Tak dapat dipisahkan mungkin. Okey, bila memperkatakan macam kita sudah maklum Fama ni bukan sahaja dalam bidang kopi, tapi dia Fama ni dia luas. Betul. Melibatkan peniaga, melibatkan petani. Betul. Untuk semua petani peniaga semua. Sebab Fama ni ditubuhkan dulu untuk melindungi pengeluar, iaitu petani, peternak dan nelayan. Dia tubuhkan 65. Baik. Saya 64. So saya abang lah. Fama ditubuhkan supaya saya lahir setahun. So pada waktu itu memanglah petani-petani itu rasa macam tertindas dengan wujudnya perantau petara. So ditubuhkan Fama ni untuk membantu mereka untuk memberi luang pasaran agar petani, nasib-nasib petani dibela. Baik. Pernah dengar kaedah pandi kuncah? Padi puncak. Pandi kuncah. Kuncah. Ya. Padi kuncah. Apa tu? Pandi kuncah tu merupakan satu kaedah yang diaplikasikan oleh orang tengah untuk menindas petani-petani dulu yang berhutang dengan mereka. Sebab dulu kalau petani ataupun penanam sayur nak menanam, dia kena ada baja, ada racun. Betul. Kalau tak ada duit untuk pendahuluan tu, mereka buat pinjaman. So apabila pinjaman dia buat, toke yang meminjam ni akan memaksa petani yang meminjam tersebut menyerahkan hasil yang tu kepada mereka. So benda tu bukan kecil lah, kemungkinan you pinjam RM1, mungkin dia minta RM2 harga kopi ataupun harga beras tersebut. So di situlah wujudnya Fama menjalinkan untuk kerjasama yang dengan syarikat-syarikat kerjasama yang membeli padi-padi ini supaya petani dapat diberi hasilan pulangan yang berpatutan. Masa tu Fama menjaga pengeluar. Tapi sekarang ni lagi drastik pihak Fama ni sekarang ni, bukan dah jaga pengeluar saja atau petani. Kita dah kena jaga 3 kumpulan lagi. Kumpulan usahawan pemasar dan kemudian ketiga pengguna. Pengguna ni paling penting. So tiga-tiga ni mempunyai kepentingan yang berbeza. So apa yang pihak Fama kena buat, pegawai-pegawai dia kena menyulami, mengimbangi kepentingan ketiga-tiga tersebut. Iyalah, yang pengeluar nak harga tinggi, yang pengguna nak harga rendah. So bergaduh, bukan benda yang mudah. Betul. Nak jaga 3 tu bukan senang tu. Daripada satu kumpulan ke 3. Kadang-kadang ada satu anak pun dah
benih paling Betul. orang anak. Betul. Memang rasa kaki Ya. tangan sebab naik. Harga naik pun Fama kena, harga turun pun Fama kena. Semua benda kena. tu kena mempunyai kepakaran dalam menyulami agar dapat disimbangkan. Semua Keseimbangan pihak tiga-tiga. win-win. Tapi saya suka pada Fama ni yang mana kalau kita sebagai pengguna dia Ya. bila kita ingat Fama, oi, pasar tani Fama. Ya. Ingat Fama, pasar tani Fama. Kita dapat lihat semua petani berada di situ, harga dia pun murah kalau kita pergi esok. Dan Sekar juga Nasri. Betul. Jadi nampaknya apa yang dilakukan Fama, pasar tani Fama ini menjadi satu ikon, Ya. satu benchmark Mm-mm. untuk Fama sendiri. Iya. Macam pasar tani itu ditubuhkan adalah dulu saya ingat lagi dia punya slogan medan pertemuan petani pengguna. Medan pertemuan petani dan Pengguna. Ya. Dia punya hasrat dia supaya petani Mhm. mengeluarkan barang, duduk satu tempat, kemudian pengguna datang. So tak ada perantara. Betul. So mereka dapat price harga yang murah. So petani mendapat harga yang berpatutan dengan titik perlu dia. Ya. Pengguna mendapat pulangan yang menasabah daripada duit yang dikeluarkan. sebab tak ada orang tengah Ya. terus je. Terus. Lagi mudah. Dan sekarang ni saya amat berbangga pasar tani masih ada lagi. Ada. Ya, ada. Ada pasar Dan tani. saya suka pergi pasar tani sebab saya boleh membeli barang pada masa yang sama, saya boleh makan juga. Iya. Dengan Sekarang ni anak iya. dan semua kan. Sekarang ni Sambil dia, shopping, dia dah belanja, sambil berehat. mempelbagaikan Ya, lot-lot jualan dan merupakan makanan minuman tu sebagai tarikan pengunjung. Betul. Maknanya one pot stop center. Betul tu. Macam tuan lihat revolusi Fama sekarang tuan. Daripada macam kata tahun 64. 64. 60 dia 65. 65 Saya 64. Baik. Saya 64, Fama 65. 65. Saya abang. 65 sampailah sekarang ni era nak 2024 ni kan. Jadi macam mana tengok secara kurang evolusi tu. Ya, sekarang ni evolusi amat mencabar. Pernah dengar keterjaminan makanan? Benar ya? Kita belajar makanan. Sekarang ni dunia sedang menghadapi kenaikan kos dan juga dunia menghadapi masalah bencana alam, Baik. climate change, iaitu perubahan cuaca yang mendadak. Ya. Dan sekarang ni manusia semua perlukan makanan. So apabila terdapat terjadinya gangguan di rantaian pembekalan makanan ni, sama ada di dalam ataupun di luar, Baik. iaitu di kita import, ada tanaman macam bawang kita tak boleh tanam. So kita import. So ada gangguan di luar, sama ada peperangan ataupun keadaan cuaca yang tak menentu, bekalan terputus. Sedangkan makanan di manusia ni dia cari makan. Ya. So apabila terputus, banyaklah isu-isu sampingan wujud. Harga naik, Betul. lepas tu bekalan tak sampai. Kan? So dalam kerjaminan ni makanan ni, peranan Fama ditagih lagi supaya dapat mengimbangkan manusia dapat makanan dalam keadaan murah. So itu adalah merupakan cabaran yang paling-paling pihak Fama akan hadapi dalam masa dekad yang mendatang, dan benda itu merupakan satu agenda dalam kerajaan yang amat penting. Baik. Dan Fama merupakan salah satu agensi yang perlu berperanan seiringan dengan data kerajaan supaya dapat memastikan rakyat di negara ini dapat mendapat bekalan makanan dengan dalam keadaan harga yang munasabah dengan khasiat yang elok. Tak guna bekalan ada tapi mahal, tak guna bekalan ada tapi tak sihat. Betul. Ya, Itu merupakan satu cabaran yang sekarang, dan sekarang ni generasi Y kena memikirkan bagaimana pembekalan daripada ladang dapat dibawa ke pengguna supaya kita dapat ada win-win situation dan kita dapat satu benda yang Susah juga cantik. jadi Fama ni. Kita nampak macam biasa je, tapi bila penerangan daripada Encik Rama sendiri, macam banyak cabangnya sebenarnya. Ya, dia kena Banyak jaga hati. kena menggunakan kepakaran sebab benda ni tak berajar. Dia tak Betul. ajar. Sebab kita nak sulam benda yang faedah yang berlainan ni. Macam tuan, bila saya suka bila tuan kata mengenai generasi Y, mereka faham tak Fama ni kan? Itu yang saya tahu. Mereka sebab kita sedia maklum bahawa kadang-kadang bila harga naik lah, ini Fama lah ni. Itu isu ni Fama ni. Adakah mereka faham sebenarnya Fama ni? Ya, kita sekarang ni ada satu bahagian yang mendidik pengguna dan juga mendidik usahawan dan juga mendidik para rakyat di Malaysia ni supaya memahami keadaan bagaimana sektor pertanian bergerak. Daripada mula ditanam ke kilang atau tempat pengolahan dan pengguna. Macam yang kumpulan-kumpulan generasi Y yang ingin menceburi pertanian, kita mempelopori bahawa pertanian itu adalah benda penting. Setiap hari manusia nak makan. So dalam bagaimana mereka boleh menceburi makanan, sektor makanan, bagaimana mereka dapat mendalami bagaimana sumber tersebut disampaikan pengguna dengan keadaan rantaian yang terbaik.
So mereka memahami bahawa peranan pharma adalah untuk mengimbangi kepentingan pengeluar dan juga pengguna. Okey. So kita untuk pengguna ni kita tubuhkan luang-luang pasaran supaya pengguna dapat bekalan makanan yang munasabah pada dan sampai kepada mereka. Umpamanya dulu kita ada masalah isu ayam, telur, beras. Yes. Dan pihak pharma digunakan itu untuk menyampaikan kepada mereka. Maknanya kat pihak pharma ni mereka menjalankan peranan, dah garanti peranan itu adalah baik untuk rakyat. Betul. Bukan untuk menindas mereka ataupun untuk menyusahkan mereka. Kita diberi gaji, dibayar adalah untuk menjadi hamba kepada rakyat. Supaya rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa. So kalau mereka marah atau maki pada pharma, benda tu dah kita anggap sebagai satu yang lumrah. Gaji kita pun dah bayar, saya rasa dah masuk dah gaji kena maki dalam gaji. So benda tu yang menghalalkan gaji kita. Saya bila tuan kata saya ingat cerita Piramli tu kan. yang apa Doremi tu Tahan maki. tahan mati. So semua pegawai pharma dididik untuk menerima apa-apa pun cabaran dogaan sebab mereka tahu peranan mereka adalah penting. Dan sekarang ni pun kita dapat generasi yang terpelajar. Baik. Kita nak mendidik pengguna menjadi pengguna yang bijak. Sebab itu satu kepentingan. Sebab kalau terlalu ekonominya, di penawaran dan permintaan, kalau penawaran lebih, harga turunlah. Kalau penawaran kurang, dia naik. So benda tu biar ekonomi. Kita tak nak banyak interfere dalam ekonomi. Sebab dia terbuka dan pengguna perlu menjadi pengguna yang bijak. Itu dia. Baik, kita balik kepada tempat yang sekarang kita berada ni, kopi. Ya. Satu. Ha-ha. Kenapa kopi satu? Kenapa tak 2, 3, 4? Okey, kita tengok dia punya perkembangan kopi ni menjadi satu trend bagi generasi yang baru. Betul? Betul? So kopi satu tu merupakan satu-satunya yang dia bagi dapat nama satu tu, makna minuman yang tak ada teh, mengapa tak teh? Okay. Mengapa tak apa air lagi, air Milo, mengapa tak Milo? Betul. Tapi kopi tu merupakan satu-satunya benda yang selain daripada minum kopi, kita dapat menikmati menjalin hubungan baik antara manusia, Betul. antara kawan-kawan kita. So dalam itulah wujudnya pihak pharma nak menubuhkan satu luang pasaran yang baru supaya kopi ini dapat ditingkatkan lagi perkembangannya dan dapat mengembalikan industri kopi di negara ini. Sebab kopi boleh tanam di Malaysia. Betul. Ya, betul. Macam tuan kata ni, masa awal tuan masuk pun tuan berada di tempat di kilang kopi yang masih wujud lagi sampai sekarang ini. Ya. Banting tadi ya. Di Banting Di tuan. Banting. Sampai sekarang kopi di kawasan itu juga masih lagi menghantar ataupun juga mengekspor kopi-kopi di sekitar. Ya. Sekarang ni kita dah, sebab dalam ramuan kopi ni, kalau dulu kopi yang kampung tu dia cuma pakai kopi yang ditanam di negara. Dia pakai Arabica. Betul. Tapi bila ada kopi satu ni yang kita promote sebagai bawa kopi satu tu, dia menggunakan bekalan Robusta, Arabica, Arabica 3 dan campuran itu masing-masing lah. Ada dia punya berapa Arabica bagi itu adalah menu rahsia dia bagaimana nak menyedapkan kopi. Sebab dia ada banyak jenis. Ya. Banyak jenis. Ya, ada yang macam Arabica pahit, yang ini manis sikit, yang ni pahit kelat sikit. So dalam bila kopi tu dia punya persaingan adalah menu dia nak mencari tarikan kesedapan kopi. Kesedapan, Yelah. kenikmatan. Ya. Sebab kalau kita tengok kopi sekarang macam tuan katakan, nak menarik orang ramai, sampaikan kopi sekarang pun dah ada corak kan. Ya. Buih dia corak tu. Patutnya kita tukar, bukan mengetik, mengopi. Mengopi. Mungkin kita fikirkan mengopi. Okey. Jadi kalau kita lihat tuan, macam kopi satu juga banyak produk-produk yang sampai dikeluarkan. Ada juga kopi dulu bila kopi saja. Kopi, tapi ada kopi latte macam-macam tu. Iya. Sekarang ni kopi ni dah banyak dia memperbagaikan supaya dia dapat menyemarakkan kegembiraan di pasaran kopi. Sebab orang selain daripada minum kopi, dia akan menikmati benda-benda yang lain lah. Baik. Kita sulamkan juga dengan makanan-makanan yang macam sekarang ni, yang macam apa tu, biskut ke apa benda tu. Maknanya bila ada kopi, ada produk-produk lain yang boleh menopang dapat dijual di kopi. Dia akan jadi Kita ada 10. Kita ada 10 jenis kopi. bukan 10 jenis kopi, 10 outlet kopi satu ni. Oh, dah 10 Okey, 10. Kopi satu ni Ya. Itu di sekitar Lembah Kelang tu je. Di seluruh negara. Seluruh negara 10 Dan tak paling banyak di Lembah Kelang lah. Okey. Dan kita ada yang terbaik adalah di hospital. Oh. Bayangkan di hospital kopi Hospital. boleh jual. Ya. Hospital. Hospital Sungai Buloh. Oh, hospital Sungai Buloh. Ya. Kopi satu. Kemungkinan dia mempercepatkan penyembuhan penyakit.
Bila minum kopi tu rasa segar. Dia ramuan. Jualan tertinggi di hospital. Di hospital. Ya, sambil tunggu tu nak minum kopi mungkin tenang. Saya rasa pesakit malam-malam tu bawah tu. Mungkinlah kalau yang boleh jalan tu kan. Sebab itu yang paling dapat sambutan paling tinggi. Betul. Kita ada 10 dah Ulat. Dan kita akan membuat satu konsep baru, mempower usahawan-usahawan yang berminat untuk buat di bawah kaedah licensing untuk menceburi bidang penjualan kopi. Kita akan buka ke public. Tak lama lagi. Tidak lama lagi. Ini jadi banyak macam mana pembencantungan ni, macam mana mereka nak dapatkan maklumat. Boleh mohon. Boleh hubungi Pharma terdekat, boleh mohon. Nanti kita akan, bila dah siap benda tu, kita akan pelawak. Kita akan mempromokan. Cik Nadi pun boleh, Cik Nadia pun boleh. Boleh. Kopi boleh buka, bolehlah. Dia punya ada syarat-syarat dia. Kira dia cawangan lah. Dia bawa pelesenan yang diusahakan oleh usahawan. Okey. Franchise. Franchise. Tapi franchise kan ada banyak konsep dia, so konsep dia akan pilih dia. Baik. Kalau ikutkan Kopi Satu ni dari tahun 2001 Encik. Jadinya mesti dia ada peningkatan atau penambahan. Jadi apa yang membuat kelainan Kopi Satu ni dengan kopi-kopi yang lain? Sama harga dia. Rasa sama, tapi harga lain. Saya setuju tu, Betul. Rasa dia juga. Boleh. Sebab apa? Silakan. Sebab saya sendiri pun peminat Kopi Satu. Sebab bila ada pelbagai kopi latte dan sebagainya, harga dia tu yang sebenarnya menaikkan. Ya, betul. Dan kiranya dapat menikmati kopi tu dengan bandingkan harga tu nampak memang menguntungkan lah. Okey, Tuan, untuk yang terakhir Tuan, sebelum kita ni, mungkin sedikit Tuan kepada penonton dan juga pada pendengar National FM dari segi Pharma sendiri, harapan Pharma untuk semua ini. Macam Tuan katakan ni bahawa Pharma menjaga 3, pengguna, orang tengah dan juga peniaga, petani. Jadi bagaimana Tuan untuk mereka ni sebenarnya untuk terus bersama-sama dengan Pharma? Ya. Kita sekarang ni banyak menjalankan program Jalan Terus. Baik. Dan salah satunya adalah Jualan Agung Madani dan juga di pihak KPDN kan dia ada program Jalan Rahmah. Baik. So saya mengalu-alukan kedatangan pengguna-pengguna, tengok di website sama ada di KDN untuk Jalan Rahmah dan juga website Pharma Jualan Agung Madani di mana boleh mendapatkan bekalan barangan yang pada harga munasabah. So mereka saya mengalukan mereka datanglah untuk mendapatkan maklumat di mana pada waktu bila program-program jalan ini dapat dijalankan, sebab pihak Pharma telah menyasarkan sebanyak 5,000 sesi untuk tahun ini dilaksanakan program jalan terus daripada pengeluar ke pengguna untuk membantu mereka mengurangkan kos sara hidup dan juga untuk mereka memudahkan mereka mendapat bekalan asas makanan seperti beras, telur dan ayam. 5,000 sesi untuk jualan Madani dan jualan Rahmah. Jualan Agung Madani, jualan Rahmah. Ya, itu adalah merupakan inisiatif dari kerajaan sekarang untuk membantu rakyat Malaysia mengurangkan kos sara hidup mereka. Itulah yang menghadapi. Itu antara mak abah Pharma kita semua pengguna. Baik, terima kasih kepada Tuan kalau sudi bersama kami pada hari ini. Tapi Tuan tak kemana lagi kerana sebab ni kita akan bersama dengan Tuan banyak lagi. Kita ada segmen-segmen kita pada hari ini untuk podcast kita. Nanti kita nak tengok kan untuk segmen cabaran. Saya nak mencabar Cik Nazi dengan Nadia sebab sekarang ni dah zaman kopi, kita nak cabar Cik Nazi buat kopi. Yang mana tersedap atau mana tercantik. Boleh. Jadi anda semua jangan mana. Kita akan kembali semula pastinya. Okey, kita dah sampai ke segmen yang ketiga. Tadi dia cabar saya kan, 2 orang kan. Sekarang ni saya nak cabar dia pula. Selamat datang ke Kopi Satu Pharma. Dan saya nak cabar Cik Nazi dan juga Cik Alia untuk bukan baca kopi minum dulu. Kita nak cabar dia mencanting kopi. Mencanting kopi kopi tu mana dia latte art lah. Okey, ada cabar ke apa. So kita cabar dia 2 orang sebab kalau nak cabar kesedapan sama je dia pakai mesin. So tengok dia mencanting kopi. So kita nak cabar dia dua. Nazi dan Cik Alia. Boleh. Kecantikan dia punya mencanting kopi. Okey. Silakan. Saya. Baik. Yang mana? Yang mana? Kita bersama-sama dengan macam mana? Boleh. Kalau ikut tadi, Sabri ada ajar, dia kena sengit sikit. Tapi tak pasti Bismillahirrahmanirrahim agak seram sini. Tak. Macam ni Tuan. Rahsia. Kena dua-dua kena dapat. Masuk campurkan tak adil. Baik. Okey. Saya cuba Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi pun. Macam tak jadi je. Oh, itu apa?
Mana? Kita tak pasti. Bentuk love ke bentuk apa yang cuba buat ni? Tuan, mana saya punya ni lah. Kena sampai habis Nazri. Kita tuang je. Sebab buih dia tu last sekali. Kat ujung-ujung. Oh, okey. Model baru. Ni dah macam batik dah Nazri. Batik apa yang Kan, betul tu. Uish. Nazri, uish. Wah, hebat Nazri. Dia punya design. Okey, ini design ni tuan. Design kata kopi ni. Kopi apa Nazri? Ini dia. Nazri style. Nazri style. Oh, nampak. Itu dia. Macam mana tuan? Macam mana? Apa? Tuan nampak apa tuan? Saya nampak awan. Satu awan larak, satu awan larik. Jadi kalau dari sini kan tengok yang mana satu Encik rasa boleh jadi pemenang. Mana tuan? Nazrikah? Aliakah? Anda semua tengok macam mana? Saya pun tak nampak juga. Dah tak nampak cak masa memula tadi nampak betul. Lama-lama tadi dah nampak cak. Minum masa Cik Nazri dah. Adalah sikit je lah. Jadi nampaknya Nazri menang lah ni. Ya, Cik Nazri dah menang. Okey, sebenarnya ada cara yang terbaik lagi lah. Betul. Nanti kami akan tunjukkan lagi kepada anda caranya. Tapi pemenangnya untuk cabaran ni saya lah. Saya bagi sebelum ni saya yang menang cik. Masa buat soto dia lah. Dia belanja saya. Okey tuan. Ini antara cabaran kita pada hari ini dua. Jadi nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung untuk segmen kita. Jadi sedikit tuan untuk semua pendengar dan juga hari itu di Fokas. Saya terima kasih kepada pihak Fokas yang sudi datang ke Kopi Satu Farma. Dan juga pada pengunjung yang mendengar ni saya ucapkan terima kasih kerana bersama kami semua. Dan harap dapat jumpa di program jualan daripada Farma lah. Semoga kita untuk betul dengan sama dapat faedah dan terbaik. Ya, betul insya-Allah. Kami juga saya dengan dia berkali terima kasih terutamanya kepada Farma Kopi Satu pada sudi untuk bersama kami pada hari ini. Dan sebenarnya Farma ni banyak kita dapat kolaborasi. Dalam Bekerjasama. Bekerjasama. Terima kasih banyak. Dan kami dah pun sampai di sini. Nantikan segmen seterusnya podcast kami nanti. Ya, tapi sebelum tu kita kena menikmati dulu. Belum lagi kan? Belum lagi. Belum rasa lagi kan? Belum rasa lagi. Lepas ni okay? Nanti jumpa lagi minggu Kita depan. bawa ke sana. Bawa ke sana. Minum kopi. Kita minum dulu. Jom kita ngopi.